Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Semalam kita dikejutkan dengan satu perkara, iaitu peletakan jawatan Khairuddin Abu Hassan yang merupakan orang kuat di dalam Pejuang. Beliau memang terkenal dengan kesetiaan beliau kepada Tun Mahathir. Yang lebih mengejutkan, beliau berkata, pengundurannya itu kerana beliau tidak lagi percaya kepada kepimpinan Mukhris Mahathir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya mohon sebelum saya teruskan, tekan butang subscribe, like, share dan komen. Daripada analisis saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berpendapat lebih baik Pejuang dibubarkan saja jika berlaku lagi seperti ini. Lebih baik Pejuang dibubarkan dan bergabung dengan pembangkang yang lain supaya menjadi lebih kuat. Apa yang kita tahu pada pilihan raya baru-baru ini, Pejuang bukan saja gagal. Pejuang bukan saja tidak berjaya memenangi satu pun kerusi, tetapi malahan semua calon Pejuang telah gagal dan kehilangan deposit mereka. Maksudnya undi mereka terlalu sedikit sehingga di luar daripada syarat untuk mereka mendapatkan kembali deposit mereka di dalam PRU. Kerana itu bolehlah dibuat kesimpulan bahawa Pejuang ini sebenarnya sangat tidak kuat. Jadi, poin saya yang pertama, lebih baik Pejuang dibubarkan dan bergabung dengan parti politik yang kuat supaya menjadi pembangkang yang kuat. Nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat sekarang ini, perpecahan di dalam Pejuang tidak lagi dapat dielakkan. Kerana apa? Kerana sudah ada dua kelompok pastinya yang terjadi sekarang ini. Kelompok pertama pro kepada Mukhris Mahathir. Kelompok yang kedua ialah pro kepada Tun Mahathir sahaja. Itu terbukti apabila sudah dua orang kuat Pejuang yang meletakkan jawatan. Pertama, Khairuddin Abu Hassan yang memang sudah meletakkan jawatan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tidak silap, ketua sayap pemuda Pejuang juga meletakkan jawatan kerana beliau merasa bertanggungjawab dengan kekalahan yang teruk itu. Pada pendapat saya, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya sudah dimulakan oleh Khairuddin Abu Hassan meletak jawatan kerana beliau tidak dapat mempercayai kepimpinan Mukhris Mahathir, maknanya akan sebenarnya ada ramai lagi yang mungkin seperti dia. Pasti ada sekarang yang pro Mukhris dan pro Khairuddin. Kerana kedua-dua mereka ini orang kuat di sebalik Tun Mahathir dan Pejuang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nombor 3, jika Mukhris ditolak, pasti tiada harapan lagi untuk Pejuang. Kenapa? Kerana Mukhris Mahathir adalah presiden Pejuang. Sekiranya dia ditolak, apa lagi harapan yang ada pada Pejuang? Sudah tidak ada lagi harapan kepada Pejuang untuk bangkit. Kerana apabila ketua ditolak, siapa lagi yang tinggal? Kecuali hanya tinggal adalah pengampu-pengampu, hanya tinggal adalah mereka yang mahu mengipas-ngipas Mukhris Mahathir. Tidak dapat dinafikan bahawa Mukhris Mahathir dan Tun Mahathir telah gagal mengemudi Pejuang di dalam PRU yang lepas. Mereka gagal dengan teruk. Okey, kerana Tun Mahathir telah mengumumkan bahawa dia melepaskan jawatannya sebagai pengerusi Pejuang. Maksudnya, sesiapa sahaja yang hanya pro kepada Mahathir, hanya ikut kepada Mahathir, prinsip Mahathir, sekarang ini berada dalam dilema. Kalau mereka benar-benar pengikut Mahathir sahaja, mereka tidak menyokong Mukhris, mereka dalam dilema. Adakah mereka akan terus bersama dengan Mukhris, bertahan dengan Mukhris,
ataupun mereka pun akan membuat keputusan seperti Khairuddin Abu Hassan. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga, pejuang kini hanya jadi bahan gurauan kerana tiada kuasa dan tiada pemimpin. Mereka sekarang jadi bahan gurauan. Kenapa jadi bahan gurauan? Dulu ingat mereka ini kuat, rupa-rupanya tak kuat. Kalau mereka terus berpecah seperti ini, pastinya orang akan membuat ini sebagai meme. Meme kah, tak apa-apalah. Yang pasti ini jadi bahan gurauan. Kerana Tun Mahathir adalah negarawan terulung Malaysia. Tetapi sekarang ini, dia bukan sahaja tidak ada kuasa, malah tiada seorang pun yang ingat dia lagi. Tak seorang pun lah yang suka sebut nama dia lagi. Mukhriz Mahathir pun sama juga. Kerana tidak ada lagi ketakutan orang-orang politik kepada mereka berdua ini. Sudah terbukti mereka tidak dapat membuat apa-apa tindakan kepada parti politik yang lain. Maksud kata, dalam PRU yang lalu, sikit pun mereka tidak dapat menggegar. Sikit pun mereka tidak dapat memberikan tentangan dalam pilihan raya itu. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya, kenapa pada pendapat saya pejuang perlu dibubar dan lebih baik bergabung dengan pembangkang lain supaya lebih kuat? Kerana kita mahu untuk memberi peluang kepada Mukhriz untuk hidup semula dalam politik Malaysia bersama dengan parti pembangkang. Contohnya Perikatan Nasional. Saya fikir kalau dia bergabung dengan Perikatan Nasional, suaranya akan menjadi lebih lantang, lebih kuat. Kerana dia bersama dengan parti pembangkang yang kuat. Sekarang mereka bukan pembangkang, malah mereka tidak ada apa-apa di dalam politik Malaysia. Kalau mereka bergabung dengan Perikatan Nasional sebagai contoh, pastinya Mukhriz boleh hidup semula. Tapi ini bergantung kepada Perikatan Nasional mau terima atau tidak. Tapi pada pendapat saya, tidak akan diterima. Maksudnya, kesianlah kepada Mukhriz yang tidak ada mau menyelamatkan mereka. Kita ingat dulu ketika UMNO kalah. Ketika UMNO kalah, PAS nasib baik, PAS bergabung, menerima, dan akhirnya UMNO menjadi kuat semula bersama dengan PAS. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat tren di dalam pejuang ini. Satu demi satu orang kuat pejuang mulai meninggalkan parti. Dulu ada ketua muda. Kini Khairuddin nanti dijangkakan, kemungkinan besar dijangkakan ada lagi yang akan mengumumkan untuk berundur daripada pejuang. Tidak dapat dielakkan kerana pastinya orang politik mau bersama dengan suara politik yang kuat. Siapa mau bersama dengan suara politik yang tidak kuat? Tujuan berpolitik supaya suara didengar. Tapi kalau dengan satu organisasi yang tak kuat, macam mana boleh didengar pula? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama ada kamu setuju atau tidak, itu pendapat saya. Mungkin ada baiknya pejuang bubar, kemudian bergabung. Mereka keluar daripada pejuang dan masuk ke dalam parti yang lebih kuat. Ataupun cara yang lebih alternatif yang mungkin lebih baik adalah pejuang bergabung dengan Perikatan Nasional menjadi pembangkang. Tapi sekarang nak bangkang apanya? Pejuang tiada pun orang di dalam parlimen. Dalam Dewan Rakyat tiada. Dalam DUN pun tiada. Jadi mau membangkang di mana? Tiada. Untuk pejuang ada harapan hidup semula di dalam politik Malaysia pada PRU 16 nanti. Mesti dia ada rakan strategik yang boleh menang sekurang-kurangnya 1 atau 2. Bolehlah kembali semula ke Dewan Rakyat di parlimen untuk menjadi kerajaan ataupun menjadi pembangkang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita. Bye-bye.